Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, kakek-kakek. Di sini saya ingin membicarakan dalam channel yang bertajuk Gebang Santai Politik 2x5. Gebang bermakna sembang-sembang, bual-bual, ngomong-ngomong, berbicara, ataupun terakhir ini orang panggil membawang. Santai ialah ringan-ringan, tidak berat, seperti kita berbual-bual sambil berkelah di tepi pantai. Itu santai. Politik ya semua tahu. Politik itu hal-hal yang bersangkut dengan pemerintahan, kekuasaan, pentadbiran, urusan. Kalau bahasa Melayunya yang dipinjam dari bahasa Arab ialah siasah. Politik itu ialah siasah. Manakala 2x5, tengok dari sudut apa? Kalau dari sudut matematik, ya 10. Tapi di dalam perbincangan ini ialah dari sudut peribahasa, membawa makna sama. 2x5 itu maknanya sama ataupun serupa. Serupa dengan 5x2. Nah, buat kali pertama ini saya ingin membincangkan dari segi suasana politik 2x5-nya ialah PRK Dun Slim. Pilihan raya kecil Adun Slim di Perak, di bawah Parlemen Tanjung Malim. Yang hendak saya bandingkan ianya seakan-akan serupa ataupun 2x5 ialah dengan PRK Chini dahulu. Dua kali lima yang pertama ialah Dun Chini dan Dun Slim ini terpaksa menjalankan pilihan raya di dalam keadaan PKPP, dalam keadaan COVID-19. Pandemic COVID-19. Pandemic
corona. Itu 2 kali 5 yang pertama. Dua kali 5 yang kedua ialah Dun Slim ini diwakili oleh UMNO yang mewakili Barisan Nasional, yang mewakili MN Muafakat Nasional, dan mewakili PN Perikatan Nasional. Begitu juga Don Cini dahulu. Calonnya diwakili oleh UMNO yang mewakili Barisan Nasional, yang mewakili Muafakat Nasional, dan juga mewakili Perikatan Nasional. Dua kali 5 yang ketiga ialah mereka ditentang oleh 2 calon bebas. Di China dahulu terdapat 2 calon bebas. Di Dun Slim juga terdapat 2 calon bebas. Dua kali 5 yang keempat ialah salah seorang calon bebas itu didokong secara terang-terangan oleh Ton M. Di sini pun begitu, di Dun Slim pun begitu. Ada seorang yang disokong oleh Ton M. Dua kali 5 yang kelima ialah persekitaran PRG ini dipenuhi oleh kawasan Felda. Kalau di sini itu ada Felda Cini 1, 2, 3 dan sebagainya. Di Dun Slim ini ada Felda Besaut 1, Besaut 2, 3, 4. Itu juga Felda Terolak dan sebagainya. Jadi majoriti pengundi ialah peserta Felda, baik di sini maupun di Slim ini. Dua kali 5 yang keenam, selain yang terbesarnya Felda, juga terdapat kampung-kampung tradisi dan kawasan orang asli. Baik di Don Cini dahulu, begitu juga di Slim ini. Cuma yang berbeda, di Slim ini agak rame pengundi-pengundi India karena adanya ladang-ladang.
Di mana di sini nggak ada begitu. Dua kali lima yang ke berapa ya? Yang ketujuh. Tetapi ini belum berlaku. 50-50. Kalau berlaku, ia akan menjadi 2 kali 5 yang ketujuh. Ya, itu apa? Kehilangan uang deposit bagi calon-calon bebas. Di sini kedua-duanya hilang uang deposit bagi calon bebas. Di Slim ini kita belum tahu. Tetapi kalau keputusannya nanti serupa, ya, ia menjadi 2 kali 5 yang ketujuh bandingan Slim dengan Don Chini. Sebenarnya PRK Don Slim ini ada satu yang istimewa, yaitu di sini Tun melancarkan parti baru, yaitu Parti Perjuangan Tanah Air. Ya, kalau dulu-dulu sebelum merdeka sudah ada ini perjuangan tanah air ini, tapi ia bukan merupakan sebuah parti, ia adalah merupakan sebuah pergerakan bawah tanah ataupun pergerakan yang tidak didaftarkan yang dikenali dengan PETA ataupun PETA, PETA, yaitu perjuangan tanah air yang digerakkan oleh Ibrahim Yaakob bagi menentang Jepun dan British untuk akhirnya mencapai kemerdekaan secara tak tahulah secara apa yang mau dibuatnya, tetapi benda ini tidak berkepanjangan dan Ibrahim Yaakob sendiri sudah berpindah akhirnya ke Jakarta dan menghabiskan hayatnya di Indonesia dengan menukar namanya kepada Iskandar. Tetapi Tun menghidupkan PETA ini dalam bentuk partai. Partai Perjuangan Tanah Air. Ya, sebagai sebuah negara demokrasi, enggak apa-apa. Bikinlah berapa banyak parti mau dibikin. Buatlah berapa banyak parti mau dibuat supaya meriah setiap kali pilihan raya. Tapi saya ingin mencadangkan supaya betul-betul merupakan perjuangan. Di peringkat nasional dinamakan Parti Perjuangan Tanah Air. Tetapi bagi cawangan-cawangan ataupun di negeri-negeri, hendaklah ditambah sedikit. Sebagaimana Parti UMNO 2.0 ini
setelah Parti UMNO asalnya diharamkan, ia dinamakan Parti UMNO, tetapi di dalam kurungan ada baru. Parti UMNO baru. Jadi saya juga ingin mencadangkan kepada Parti Perjuangan Tanah Air ini, peringkat nasional ya tak apa Parti Perjuangan Tanah Air. Tapi bagi cawangannya di negeri-negeri untuk menyemarakkan lagi semangat perjuangan tanah air itu, hendaklah dibuat di dalam sama ada alias ataupun kurungan di atas nama pejuang-pejuang setiap negeri yang ada. Sebagai contoh, di Perak hendaklah dinamakan Parti Perjuangan Tanah Air dalam kurungan Datuk Maharaja Lela. Barulah ada semangatnya. Dan insya Allah di kawasan Kampung Gajah dan Pasir Salak itu, yang mana berlakunya pembunuhan Birch yang dilakukan oleh pejuang negeri Perak, yaitu Datuk Maharaja Lela, saya yakin parti ini akan mendapat sokongan. Bertapak mulanya di Perak ialah di Pasir Salak, di kawasan MP Tajudin Abdul Rahman. Bila naik ke Pulau Pinang, saya kurang tahu Pulau Pinang ni siapa pahlawannya. Tetapi Pulau Pinang yang terkenal sebagai negeri yang maju dahulu, sebagai pusat perdagangan, ada seorang pedagang kaya tetapi tidak melupakan agamanya. Bila sampai dia membuat masjid, bolehlah kita anggapkan pejuang, yaitu yang membina Masjid Kapitan Keling. Jadi di Pulau Pinang kita boleh namakan Parti Perjuangan Tanah Air dalam kurungan Kapitan Keling. Di Kedah kita boleh namakan Parti Perjuangan Tanah Air dalam kurungan Panglima Hitam. Kerana Panglima Hitam ini adalah satu panglima di Kedah yang menentang penjajahan Siam. Di Perlis, saya juga kurang tahu pahlawannya. Tapi kerana negeri itu dominasi ataupun dikuasai oleh keturunan Ahlul Bait dari Jurai Jamalullahi, maka kita boleh namakan di Perlis Parti Perjuangan Tanah Air Pak Tuk, karena orang-orang di utara memberi penghormatan dengan panggilan Pak Tuk kepada habaib-habaib. Di Kelantan, saya sadangkan supaya diberi nama Parti Perjuangan Tanah Air dalam kurungan Tuk Janggut. Dan pastinya ia mendapat sambutan awalan di kawasan Pasir Putih. Kerana Tuk Janggut berasal dari kawasan Pasir Putih kalau tak silap saya.
di mana ia merupakan pejuang yang menentang British sehingga akhirnya ia digantung dengan kaki di atas dan kepala ke bawah. Itu tidak menjadi masalah, tapi itulah lambang perjuangan tanah air. Akan mendapat sambutan daripada orang-orang Kelantan, insya-Allah. Di Terengganu hendaklah dinamakan sebagai Parti Perjuangan Tanah Air Tok Kupaluh atau Parti Perjuangan Tanah Air Tuan Haji Abdul Rahman Limbong, di mana pejuang yang menentang British ini atau Haji Abdul Rahman Limbong telah dibuang negeri ke Makkatul Mukarramah. Di Pahang, ya, Pahang sebuah negeri yang besar. Kita boleh bagi-bahagikan kawasan. Adapun di bahagian Pekan, kawasan Kesultanan, kita namakan Parti Perjuang Tanah Air alias ataupun kurungan Datuk Bahaman. Di kawasan tengah sedikit, Cenor dan sebagainya, boleh didaftar sebagai Parti Pejuang Tanah Air Tok Gajah. Manakala di Hulu Pahang boleh sekitar Temerloh dan sebagainya, parti itu boleh dipanggil atau mendaftarkan sebagai Parti Perjuang Tanah Air Mat Kilau. Ketiga-tiga ini adalah pahlawan pejuang yang menentang British. Di Johor, kita boleh bubuh nama Parti Perjuang Tanah Air dalam kurungan Kiai Saleh. Kerana Panglima Kiai Saleh ini menentang komunis bintang 3. Di Melaka, kita daftar sebagai Parti Pejuang Tanah Air Hang Tuah. Itu kalau mahu ahli-ahli yang patuh, taat, setia, yang tidak berbelah bahagi. Tetapi kalau inginkan ahli parti ini yang berfikiran bebas, yang berfikiran waras, yang sanggup menegur kepimpinan kalau kepimpinan sudah mula menyeleweng dan tidak betul, maka boleh di Melaka ini dinamakan Parti Perjuang Tanah Air Hang Jebat atau Parti Pejuang Tanah Air Jabat Derhaka. Sekarang Jabat Derhaka ada di Kelang kalau tak silap. Di Negeri Sembilan, kita boleh menamakan Parti Perjuang Tanah Air Dul Said ataupun Tok Naneng.
Manakala di Selangor siapa ya pejuang yang menentang penjajah? Allah, saya kurang ingat lah di Selangor ini siapa ya. Tak apalah, di Selangor kita boleh bubuh Parti Pejuang Datuk Harun Idris, kerana dialah satu-satunya menteri besar yang meramaikan Melayu di sekitar Kuala Lumpur. Dengan mudah memberikan tanah-tanah lot, tidak kira sama ada orang itu Melayu Selangor, Melayu Perak, Melayu Kelantan, Melayu Pahang, Melayu Negeri Sembilan, Melayu Melaka. Siapa saja yang duduk di KL, bekerja di KL, dia memberi peluang tanah lot. Maka terbukalah perkampungan-perkampungan seperti Kampung Melayu Ampang, Kampung Selayang Baru, Kampung Nakhoda, Kampung Subang Baru, Kampung Melayu Subang. Tadi Kampung Melayu Ampang. Dan berbagai lagi, Kampung Kongo, Kampung Ceras Baru, dan setengah-setengahnya pula disediakan siap seperti rumah-rumah Felda, seperti mana di Lembah Jaya Selatan dan Lembah Jaya Utara, di Kampung Pandan, di Keramat Tambahan, dan di beberapa tempat lagi. Ya, di Selangor kita namakan Parti Pejuang Tanah Air Datuk Harun Idris. Di Sabah ada pahlawannya yang terkenal, yakni Mat Saleh. Kita namakan Parti Pejuang Mat Saleh. Manakala di Sarawak kita namakan Parti Pejuang Tanah Air Parti Pejuang Tanah Air Rentap di Sabah, di Sarawak. Ataupun Parti Pejuang Tanah Air Syahari Dobi. Nah, saya percaya kalau digunakan Parti Pejuang Tanah Air ini dengan nama-nama setiap cawangan di negeri-negeri dengan pejuang-pejuang yang menentang penjajahan Inggris, penjajahan Jepun, penjajahan bintang komunis bintang 3, ya pasti mendapat dukungan orang-orang Melayu. Cuma nasihat saya, parti ini untuk mendapat dukungan Melayu, ia hendaklah melakukan social apa nih yang menghadapi COVID ini? Social distancing ataupun jarak sosial. 1 meter. Dengan siapa? Dengan partai DAP. Kalau kamu tidak melakukan jarak sosial dengan parti DAP, kamu akan dijangkiti virus corona.
dan hendaklah memakai mask apabila berhadapan dengan DAP dan konco-konconya. Sekian untuk kali ini. Gebang Santai Politik 2x5 akan datang. Kita akan cari lagi apa yang ada 2x5 tentang politik. Tapi kalau sudah tidak ada 2x5, 1x1 pun boleh. Jalan terus. Sekian, terima kasih.